Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Alhamdulillah, kali ini dalam siri Baca dengan Nama Tuhanmu, kita sekali lagi bersama dengan seorang tokoh pada hari ini untuk membicarakan sebuah buku yang agung, antara buku yang besar dan agung dalam Islam, iaitu buku yang bertajuk Dr. Zadul Ma'ad fi Hadi Khairul Ibad. Dan bersama saya, sebelum saya lupa, adalah Dr. Rozaimi Ramli, Muhammad Rozaimi Ramli sebenarnya. Masih baru lagi balik daripada Jordan, bau Arab lagi, Alhamdulillah. Dan Doktor, untuk soalan yang pertama, mungkin Doktor boleh cerita latar belakang kitab ini, mungkin kelebihan-kelebihan, kenapa dinamakan Zadul Ma'ad dan sebagainya dan sebagainya. Okay. Pertama sekali, kitab ini dinamakan ataupun dengan nama yang masyhur sebagai Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad, yang bermaksud bekalan untuk hari akhirat dalam membicarakan tentang jalan hidup sebaik-baik hamba, iaitu Nabi SAW. Cuma ulama-ulama yang datang kemudian daripada Ibnul Qayyim, mereka mempunyai pandangan yang berbagai-bagai dalam menamakan kitab ini, kerana Ibnul Qayyim sendiri tidak menyatakan secara jelas namanya. Seperti contoh Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari, bila dia menukilkan pandangan Ibnul Qayyim, dia akan kata waqala Ibnul Qayyim fil Hadiyin Nabawi. Dinamakan kitab Zadul Ma'ad itu sebagai Hadiyin Nabawi. Ada juga ulama seperti As-Sakhawi, dia hanya mengatakan waqala Ibnul Qayyim fil Hadi. Hadi saja. Ibn Hajar kata Hadiyun Nabawi. Saya berpandangan mungkin kerana Hadiyun Nabawi, kerana kandungan kitab itu membicarakan tentang cara hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi cuma nama yang lebih masyhur di sisi ulama-ulama yang kemudian ini, namanya adalah Zadul Ma'ad, iaitu bekalan akhirat bagi membicarakan tentang cara hidup Nabi. Cara hidup Nabi SAW yang merupakan sebaik-baik hamba. Dan keistimewaan Zadul Ma'ad ini ialah apabila Ibnul Qayyim sendiri menyatakan kitab ini ditulis ketika mana Ibnul Qayyim sedang bermusafir, nak pergi ke Mekah. Dari Ibn Qayyim orang Damsyik, orang Dimashq. Dalam perjalanan itu dia menulis kitab, dan kitab itu siap dalam perjalanan. Dalam perjalanan dia, yang mana mungkin beberapa bulan aja boleh siap kitab yang berjilid-jilid. Dan maksudnya bukan dalam bilik perpustakaan yang Tidak. rujuk-rujukan, dan berdasarkan betul-betul daripada apa yang dia hafal, dan hanyalah sedikit merajuk yang dia ada. Sedikit buku-buku rujukan yang ada, yang begitu terhad. Dia sendiri sebut dalam dua tempat dalam Zadul Ma'ad, dia membicarakan tentang pandangan-pandangan ulama, kemudian dia kata saya telah uraikan dalam kitab yang lain sebelum ini, kerana sekarang ini saya tidak boleh sebut kerana rujukan yang begitu terhad. Dan kitab Zadul Ma'ad ini ditulis di akhir-akhir hayat Ibn Qayyim. Kerana kitab ini, kalau siapa-siapa yang baca kitab ini dengan teliti, dia akan dapati Ibn Qayyim menulis kitab ini selepas daripada dia melalui proses pengajian yang begitu lama, menunjukkan bahawasanya ilmu Ibn Qayyim dalam Zadul Ma'ad ini telah ranum. Kenapa saya kata telah ranum? Kerana sumber yang begitu terhad, kadang-kadang dia menyatakan hadis yang begitu panjang dengan sanad, menunjukkan dia hafal, telah matang. Dan perbezaan pandangan Ibn Qayyim, sebagai contoh, kalau kita ambil kitab yang awal ditulis Ibn Qayyim dalam Tahzibus Sunan sebagai contoh, yang mana selepas dia menulis Zadul Ma'ad, kadang-kadang dia menarik balik pandangan dia yang telah dinyatakan dalam Tahzibus Sunan. Jadi, saya katakan Zadul Ma'ad ini merupakan kitab yang ulung yang pernah ditulis oleh Ibn Qayyim. Zadul Ma'ad itu sendiri membawa, sebab namanya pelbagai tapi lebih tersohor dan dikenali dengan Zadul Ma'ad pada hari ini. Dan ada edisi yang paling masyhur ditahqiq oleh Syekh Shu'aib Al-Arnaut dan pakciknya Abdul Qadir Al-Arnaut. Jadi Zadul Ma'ad itu sendiri membawa makna yang sebagaimana itu, sebab seni tajuk tu Doktor dalam bahasa Arab, Rahiqul Makhtum, tadi Doktor sebut Fathul Bari, seni itu kadang-kadang menggambarkan satu maksud yang tajuk itu penting. Jadi mungkin Doktor boleh hurai dalam sedikit tentang tajuk itu, Zadul Ma'ad. Apa yang menariknya, Ibn Qayyim sendiri menyatakan dalam Zadul Ma'ad, dia kata, saya tidak akan menyebut di dalam kitab ini ma huwa jaiz wa ma la yajuz. Dia kata,
Saya takkan nyatakan dalam kitab ini apa yang halal untuk dibuat, apa yang haram untuk dibuat. Kerana kitab yang dia tulis ini bukanlah kitab fiqh yang bersifat konvensional. Ini boleh, ini tak boleh. Dia kata saya nak membicarakan dalam kitab ini ialah cara hidup Nabi. Ruh itu, apa yang Nabi pilih untuk dia. Kerana dia kata, وَمَا كَانَ يَخْتَارُ لِنَفْسِهِ إِلَّا مَا هُوَ خَيْرٌ. Kerana Nabi takkan pilih untuk diri dia, melainkan apa yang terbaik. Maka sesiapa yang membaca kitab Zadul Ma'ad ini, dia bukanlah membaca kitab fiqh yang konvensional, yang biasa-biasa. Dia akan dapati Ibn Qayyim akan membicarakan tentang cara hidup Nabi. Daripada awal dia bangkit, daripada tidur, sehinggalah dia pejam mata. Siapa khadam Nabi, apa yang Nabi buat, apa yang Nabi suka makan, bagaimana cara Nabi makan. Oleh itu, seorang hamba apabila dia membaca kitab Zadul Ma'ad, dia akan dapati dia berdepan dengan satu syakhsiyah yang terbaik, supaya dia dapat tiru. Dan yang mana, bila dia dapat tiru, itulah bekalan dia untuk dia bawa ke hari akhirat nanti. Zadul Ma'ad. Zadul Ma'ad. Baik. Dari sudut keilmuan Ibn Qayyim itu sendiri, Doktor, kita tahu salah seorang gurunya yang besar iaitu Al-Imam Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Dan barangkali ramai lagi guru-guru dia dan rakas gurunya sezaman dan sebagainya. Boleh Doktor sedikit berkongsi tentang gambaran keilmuan Al-Imam Ibn Qayyim itu sendiri? Saya suka untuk memetik pandangan Ibn Rajab Al-Hambali ketika dia menulis kitab Tabaqatul Hanabilah, membicarakan tentang keilmuan ulama-ulama bermazhab Hambali. Kerana Ibn Qayyim Hambali, dia memuji Ibn Qayyim. Dia kata Ibn Qayyim ini adalah satu tokoh yang pakar dalam fiqh, pakar dalam aslain, usul fiqh dan usulul din. Dia pakar dalam hadis dan makna-makna hadis. Dia juga pakar dalam lughah, ilmu kalam, ilmu tentang bahasa Arab. Dan dia juga pakar dalam falsafah. Dan dia juga pakar dalam tasawuf. Tasawuf yang berasaskan kepada sunnah. Quran dan sunnah. Jadi Ibn Qayyim ini satu orang tokoh di peringkat awal pengajian dia. Kalau kita perhatikan, sebelum dia bertemu dengan Ibn Taymiyah, Ibn Qayyim ni dia biasa-biasa saja. Maknanya dia alim, dia tokoh, dia penuntut. Tetapi apabila dia bertemu dengan Ibn Taymiyah, kata Ibn Hajar dalam kitab Ad-Durar Kamina, jiwa dia telah dipenuhi dengan cinta kepada gurunya Ibn Taymiyah. Sehingga kan kata Ibn Hajar, Ibn Qayyim ni tak ada apa, melainkan hanyalah imitation, ataupun kita katakan macam photostat kepada Ibn Taymiyah. Pandangan-pandangan dia. Tapi saya mengatakan itu agak sedikit, ada sedikit exaggeration lah. Sebenarnya Ibn Qayyim kalau kita baca Zadul Ma'ad ada kelebihan yang tak ada pada Ibn Taymiyah. Ada pandangan-pandangan yang sedikit berbeza pada Ibn Taymiyah. Cuma saya katakan dia sayang ke Ibn Taymiyah kerana Ibn Taymiyah lah yang membentuk pemikiran dia. Yang mana kalau kita membaca Zadul Ma'ad itu, kita akan nampak Ibn Qayyim ini dia tidak terikat dengan satu mazhab. Kita membaca Zadul Ma'ad, walaupun saya kata dia bukan kitab fiqh yang bersifat konvensional, bukan typical fiqh, tapi adalah perbahasan-perbahasan fiqh itu. Dan kita akan nampak Ibn Qayyim ini tidak terikat dengan Hambali. Sebagai contoh, saya bagi, dalam perbahasan salat duha, dia tidak memilih pandangan Hanabilah. Dia memilih pandangan ulama yang lain. Jadi dia tak terikat dengan satu mazhab. Dia terus pergi kepada dalil. Yang mana ada kekuatan dalil, dia akan pilih. Ini yang disebut oleh Ibn Rajab. Dan kita tahu, dan kebanyakan tulabul ilm saya rasa di Malaysia tahu bahawa doktor di peringkat PhD telah memilih untuk mengkaji Zadul Ma'ad dalam satu perspektif dan sebagainya. Saya kira kalau kita nak bincang tak cukup sejam dua untuk nak bahas perkara tersebut. Dan ini bukan Viva kali kedua. Mungkin doktor boleh cerita bagaimana pengalaman, barangkali ya kalau kita berjodoh dengan isteri itu, barangkali dengan kitab ini juga ada cerita di sebalik bagaimana berjodoh dan cenderung dan ingin mengangkat, menggulatinya, meranuminya sehingga mengangkat untuk jadi satu fokus kepada kajian peringkat PhD yang begitu besar, barangkali pada impaknya pada diri doktor. Seperti mana yang sahabat-sahabat semua tahu, saya buat PhD di University of Jordan. Yang mana University of Jordan ini sebelum menulis tesis, kami diwajibkan untuk mengambil 12 subjek, 12 coursework, kerja kursus, yang mana kerja kursus ini macam student degree, cuma kerja banyak.
kena pergi periksa apa semua. Sebab tu saya punya PhD ada pointer. Orang tanya, macam mana PhD boleh ada pointer? Kerana kami ada subjek yang perlu dihabiskan. Selepas habis subjek tu baru ambil comprehensive examination. Maknanya dia akan tanya balik semua yang kita belajar itu, lulus tu baru menulis. Jadi dalam senarai subjek yang perlu diambil untuk melengkapkan syarat untuk menjadi pelajar PhD, kami pelajar-pelajar di University of Jordan ni perlu mengambil satu subjek nama dia Al-Maghazi was Siyar. Membicarakan tentang isu-isu dalam sirah. Isu-isu dalam riwayat-riwayat perang Nabi. Jadi ketika mana saya mengambil subjek tu, guru saya yang bernama Syekh Sultan Sanad Al-Aqailah, dia minta saya untuk tulis satu assignment, riwayat al-muta'aridah fil maghazi wa siyar, riwayat-riwayat yang bercanggah dalam sirah dan peperangan Nabi, fokus kepada Zadul Ma'ad. Maka saya pun baca Zadul Ma'ad. Sebelum ni saya baca, tapi saya tidak begitu fokus. Jadi apabila saya nak kena buat assignment, kena buat tugasan untuk menulis satu artikel berkaitan dengan riwayat yang bercanggah dalam sirah berdasarkan kepada kitab Zadul Ma'ad, bila saya membaca, saya dapat rasakan Ibnul Qayyim ini bukan satu orang yang menulis kitab sirah yang biasa. Kerana kalau sebelum ini kita baca kitab-kitab sirah, sebagai contoh, Ibn Abdul Bar menulis dalam kitab sirah, dalam sirah. Ibn Hazm dalam kitab dia Jawami'ul Kalim menulis kitab riwayat sirah. Al-Baihaqi dalam Dalailun Nubuwah pun mengumpulkan kitab-kitab sirah. Tetapi mereka menulis kitab sirah, sama ada mereka membawa sanad ataupun mereka hanya sardul qisah, menceritakan tentang kisah. Tapi Zadul Ma'ad, Ibn Qayyim dalam Zadul Ma'ad, dia bukan hanya bercerita, tetapi dia menganalisa, dia mengkritik, dan dia membicarakan tentang riwayat-riwayat yang bercanggah. Riwayat ni kata demikian, riwayat tu kata demikian, dan dia cuba memilih pandangan yang terbaik. Dan kitab Zadul Ma'ad bukan hanya bercerita tentang sanad, dia juga mengkritik matan, mengkritik teks berdasarkan dengan ada neraca yang digunakan untuk memastikan kesahihan teks yang dibawa walaupun sanad dia sahih. Jadi Ibn Qayyim dia mengkritik beberapa riwayat Bukhari dan Muslim berdasarkan dengan neraca yang digunakan, kriteria yang digunakan. Kita katakan itu sebagai teori dia lah. Teori dia. Maka saya bila saya baca, saya fikir macam hebat Ibn Qayyim ni. Kerana kadang-kadang dia memilih riwayat Ibn Ishaq, menolak Bukhari Muslim. Dan kadang-kadang dia ambil Bukhari Muslim, dia tolak Ibn Ishaq punya riwayat. Jadi saya kata, ada sedikit persoalan. Apa dasar yang digunakan untuk menolak riwayat? Maka saya katakan, kitab Zadul Ma'ad ni boleh untuk jadi tesis PhD saya. Maka saya pun baca. Saya mengambil masa setahun untuk membaca Zadul Ma'ad secara detail. Kemudian saya bawa proposal saya untuk bertemu dengan beberapa orang ilmuwan hadis, antaranya Syekh Muhammad Abu Lais Al-Khirabadi yang berada di UAE, dan dia kata ini satu proposal yang mumtaz, proposal yang boleh dikaji kerana tidak ada orang kaji lagi secara detail berkenaan dengan metodologi mengkritik riwayat-riwayat sirah. Maka saya pun tulis dan Alhamdulillah dalam Viva saya tidak kena teruk lah. Maknanya kajian saya itu memberikan dimensi baru dalam ilmu hadis. Subhanallah. Dan kita tahu Doktor lulu dengan cemerlang, kurang 2 saja untuk penuh. Itu satu kebanggaan untuk rakyat Malaysia insyaAllah. Dan rentetan daripada itu, kecemerlangan tokoh itu sendiri, kecemerlangan kehebatan kitabnya sendiri, dan kecemerlangan doktor sendiri, apakah nasihat kepada para tulabul ilm di luar sana yang semangat nak memahami sirah, nak mengkritik, nak mendengar, nak mengamalkan berbagai ragam di luar sana? Apa yang terbaik untuk kami dan mereka itu dalam arti kata ilmu itu dan kitab ini, di manakah kepentingannya dan keutamaannya untuk kita semua? Berdasarkan pengalaman saya berinteraksi dengan kitab Zadul Ma'ad, saya dapati Ibnul Qayyim ini dia membuka satu lembaran baru dalam ilmu, iaitu apabila yang pertama tadi saya sebut dah, dia membicarakan tentang, dia mengkritik riwayat-riwayat yang mana ulama-ulama sirah sebelum ini tidak buat dalam satu kitab. Mereka mungkin membicarakan tapi tak banyak. Ibn Qayyim dia nyatakan pandangan dia, dia bawa setiap dalil, setiap hujah untuk menyatakan satu pandangan. Dia akan bawa yang pandangan yang kedua, kemudian dia akan memilih pandangan yang terkuat dan menyatakan alasan-alasannya. Dan Ibn Qayyim juga, seperti mana kata Syekh Faruq Hamadah, ketika Faruq Hamadah menilai ataupun membuat
analisa terhadap kitab Zadul Ma'ad. Dia kata, Ibn Qayyim membawa satu lembaran baru dalam pengajian sirah, iaitu apabila dia membicarakan tentang fiqhus sirah. Sebelum ni hanya cerita. Fiqhus sirah tak ada lagi. Jadi bila dia tulis Zadul Ma'ad, dia tulis fiqh hazihi sirah. Apa fiqh yang boleh diambil daripada peristiwa itu? Maka saya nak nasihatkan kepada ilmuwan-ilmuwan. Kita sebagai ilmuwan yang mempunyai sedikit ilmu, kita sepatutnya memikirkan bagaimana untuk menyumbang dalam agama ini dalam lembaran yang baru. Bukan hanya kita maintain the status quo. Ada orang kadang-kadang dia selesa. Tak apalah, orang lain buat, saya duduk sini je lah. Tak. Kita perlu memikirkan dimensi baru untuk kita menyumbang. Kerana banyak orang, ilmuwan sekarang ramai. Dalam satu tahun berapa ramai orang lulus PhD, master, degree-nya begitu ramai dalam universiti Islam seluruh dunia. Yang mana kalau semua ini bergerak dan memikirkan niche area untuk dia menyumbang, masyarakat akan bangun dan bangkit. Apa yang menyedihkan kadang-kadang, kita rasakan bila kita cuba nak buat satu dimensi baru, kadang-kadang orang mengatakan pada kita, masyarakat tak bersedia benda ni. Sampai bila? Kita kena fikirkan bagaimana kita nak menyumbang pada umat. Kalau ulama dulu memikirkan begitu, maka tak sampailah karya-karya yang agung ni pada kita. Kerana mereka akan fikir, alah aku tulis hebat-hebat pun masyarakat bukan faham. Jangan fikir begitu, jangan downgrade keilmuan masyarakat. Kerana mereka perlu dididik dan mereka perlu dimensi baru. Kerana kita pun nak makan lauk baru juga, takkan nak makan lauk sama tiap hari kan. Jadi begitulah pandangan saya. InsyaAllah, Alhamdulillah. Begitu sekali perkongsian daripada Dr. Rozaimi Ramli yang barangkali sebenarnya tak cukup masanya. Cuma disebabkan segmen ini adalah segmen yang bersifat mengangkat buku. Dan insyaAllah kalau Dr. sudi, kita akan buat satu rancangan khas lagi untuk bedah Zadul Ma'ad secara komprehensif dan sebagainya. Dan pasti pengajaranya bukan saya lah, kena orang yang lebih alim dalam selok-belok kitab tersebut. Baik, terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Kita dalam rancangan Baca Dengan Nama Tuhanmu, dan hari ini kita bersama dengan Dr. Rozaimi Ramli bersama kami pada lain siri dengan tokoh-tokoh dan buku-buku yang kitab-kitab penting dalam keilmuan Islam yang lain, insyaAllah pada lain kali hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.